الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala wa ba'd. Terima kasih Al-Fadil Ustaz yang membuka majlis ilmu kita pada malam ini, Al-Afadil Tuan Imam Pegawai Masjid yang saya kasihi, ahli jawatan kuasa pengurusan masjid kita, para asatizah, para pemimpin setempat, hadirin hadirat yang sama-sama memperuntukkan masa pada malam ini untuk bukan sekadar menunaikan solat fardu berjamaah, tetapi melanjutkan masa i'tikaf dengan kita duduk pula di dalam sebuah majlis yang Nabi namakan sebagai taman syurga. Bahkan Nabi memberikan dorongan yang sangat besar kepada kita apabila Nabi SAW menyatakan bahawa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang kalau dia melalui satu lorong untuk dia menuntut ilmu, maka Allah dengan sebab itu akan menjadikan jalan baginya ke syurga. Jadi langkah kita ke majlis ini tidak sia-sia, tetapi sebenarnya sebuah majlis yang kita pohon pada Allah akan membawa kita semua ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid dan tuan-tuan kerana memberikan kepercayaan kepada saya, seorang hamba Allah yang lemah dan dhaif ini, untuk saya dapat bersama dengan insan-insan yang mulia, yang hebat yang ada di masjid ini. Saya berdoa ke hadirat Allah, wahai Allah, jadikanlah ruang pertemuan ini sebagai satu ruang untuk kami sesama kami dapat mengeratkan ukhuwah Islamiyah. Ketika di akhir zaman umat Islam tak rasa harga kasih sayang dan ukhuwah, kita sangat biasa ataupun membiasakan diri dengan contohnya kita tengok sahabat kita, saudara kita tak ada perasaan apapun dalam hati. Para sahabat tak pandai, mereka tak pandai melihat sahabat mereka tanpa dalam hati ada perasaan kasih sayang. Maka rupanya dengan kasih sayang itulah yang akan menjadikan manusia, agama ini menjadi kuat dalam diri kita. Nabi sebut, sesungguhnya kalian tidak akan masuk syurga. Wallahi la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Sesungguhnya kalian tidak akan masuk dalam syurga sehingga kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian takkan beriman sehingga kalian berkasih sayang.
Jadi saya doa tuan-tuan, tolong aminkan, semoga pertemuan kita akan menambahkan lagi kasih sayang antara kita sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam ni insya-Allah, dalam masa yang ada ini kita bakal berbincang, dan saya melihat poster yang diberikan kepada saya, insya-Allah kita membincangkan poster kita. Ustaz, apa Ustaz? Dapat ada tulis kuliah perdana aja. Jadi kalau tak ada, saya cadangkan. Kalau tak ada tajuk khusus, insya-Allah saya cadangkan. Ada tajuk khusus Ustaz? Tak ada. Baik. Kita koyak. Pasal dah jadi. Dah buat tajuk mana lagi? Nabi boleh, Maulid Nabi apa semua. Dah buat nama Nabi sini, buat dah. Buat lah. Dah buat dah. Bila lama masa ya. Buat awal hari-hari tu, hari masa Maulid tu. Masya-Allah. Jadi tak boleh no. Baik, biasanya tuan rumah yang baik macam itulah, dia tak nak penceramah rasa berat. Jadi dia tak bagi tajuk khusus. Sebenarnya tak ada tajuk, penceramah lagi susah. Sebab takut nanti saya cerita apa yang tak ceritakan oleh orang yang Ustaz mengajar sebelum daripada ini. Jadi sebab saya fikir ya sekarang ni masih lagi dalam suasana Maulidur Rasul lah ya. Sebab Maulidur Rasul ini kita tahu dia bukannya pada tarikh lahir itu. Sebab kita tak penting pun bila tarikh lahir itu, tetapi kelahiran itu penting. Tuan-tuan setuju dengan saya kan? Jadi pada malam ni insya-Allah kita cuba berbincang sesuatu yang ada kaitan tentang Rasulullah. Kita cuba bincang sesuatu yang ada kaitan tentang junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, saya berfikir manakah hadis yang patut menjadi tema perbincangan kita pada malam ni. Saya berfikir sebagai muqaddimah, marilah kita teliti satu hadis yang sampai kepada kita dalam himpunan Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan insya-Allah hadis ni kita sama-sama bincang. Cuma tuan-tuan, dalam perbincangan pada malam ni saya bercadang beberapa cadangan daripada saya untuk tuan-tuan, kalau kita boleh bersetuju dulu. Yang pertama, saya bercadang bukan nak bagi kuliah pada malam ni, tetapi nak mengajak kita sama-sama bermuzakarah. Jadi dia bukan macam kuliah sangat, tetapi lebih kepada muzakarah. Ini permintaan saya yang sederhana, yang saya minta daripada tuan-tuan untuk tuan-tuan setuju. Bolehkah? Bolehkah? Alhamdulillah. Tuan-tuan dia, sebab tempat lain tak boleh. Tapi di sini masjid pun nama kuning kan. Jadi insya-Allah boleh. Yang kedua tuan-tuan, apa kata sepanjang kita berjalan membincang, apabila ada doa, saya suka nak kalau kita baca doa sama-sama supaya malaikat yang Allah hantar dalam majlis ini akan mengaminkan doa-doa kita semua. Jadi celah-celah tengah-tengah bincang, mungkin saya kata tuan-tuan, jom kita baca doa sama-sama. Ini permintaan kedua saya. Boleh ke? Allah mudah berunding orang baik kan. Setengah tempat tu dia kata boleh, tapi dengan 5 syarat. Tengok syarat tak jadi ya. Tapi alhamdulillah tanpa syarat. Yang ketiga tuan-tuan, bolehkah
apabila ada satu amal baik yang kita patut buat, maka saya nak ajak kita semua melakukan amal itu pada malam ini juga. Boleh ke tidak? Ni kena tanya semua orang, tuan-tuan. Kalau seorang kata tak, tak apa, kita tarik balik. Semua orang saya minta ada amal baik dan kita buat pada malam ini juga. Sekali lagi saya tanya, tuan-tuan, boleh ke tidak? Alhamdulillah. Sebab mungkin tuan-tuan tak perasan, bila dia rasa nak buat baik, maka syaitan akan bisik dalam hati dia. Apa syaitan bisik, tuan-tuan? Orang baik saya ni ialah semua orang baik. Dan orang baik seperti tuan-tuan, apabila nak buat baik, tercetus nak buat baik, maka syaitan akan bisik dalam hati serta merta. Apa bisikan dia? Apa bisikan dia? Saya tanya. Tak cuba tanya ke? Baik, bila saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan jangan fikir dia ni main mana nak test kita. Tak, tuan-tuan. Supaya ada bahan bincang. Sebab tu saya tanya. Bukan sebab nak uji tahu tak tahu, tak. Apa syaitan bisik, tuan-tuan, bila kita rasa nak buat baik? Kita rasa nak buat baik, maka syaitan akan bisik pada orang baik. Apa dia, tuan-tuan? Apa dia? Baik. Syaitan akan bisik pada orang baik bila nak buat baik ialah buat. Tuan-tuan jangan underestimate syaitan. Syaitan akan bisik apa dia? Buat. Syaitan akan bisik bila kita rasa nak buat. Ni untuk orang baik, tuan-tuan. Orang tak baik lain cerita. Untuk orang baik, syaitan akan bisik buat. Syaitan akan bisik buat nanti. Dia kata apa? Buat nanti. Jadi dia tak kata jangan buat. Dia kata bagus kena buat, tetapi nanti. Jadi kerana itu, tuan-tuan, saya nak tanya sekali lagi, kalau ada benda baik pada malam ni, nak buat lah ke nanti? Lah ke nanti? Alhamdulillah. Kenapa macam muslimah kuat lagi jawapan dia? Masya Allah. Oh, semangat lebih, no? Alhamdulillah. Jadi baik, semua yang saya kasih sekalian, jadi pada malam ni saya nak mulakan perbincangan sebab Nabi sebut dalam hadis. Marilah kita sama-sama buka hati kita, sebab pasti kita biasa dengar hadis ini. Hadis antara kita, hubungan kita dengan Nabi. Hadis hubungan antara kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis yang sampai kepada kita oleh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fiyul Bukhariyu an Musaddad wa an Yahya ibn Sa'id al-Ansari wa an Muhammad ibn Ibrahim Taimi wa an Alqamah ibn Waqqas an Anas ibn Malik ibn Zaid ibn Nadar ibn Damdam, maaf saya, an Husain al-Muallim wa an Qatadah wa an Anas ibn Malik ibn Zaid ibn Nadar ibn Damdam al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Baik, kita sama-sama jadikan hadis ni ada hadis tema kita, insya-Allah. Kita duduk dalam majlis dan kita insya-Allah jadikan hadis ini hadis tema.
Apa kata Nabi? Saya bawa tadi daripada jalan Imamul Bukhari yang mengambil daripada gurunya yang bernama Musaddad, yang mengambil daripada gurunya yang bernama Husain al-Muallim, yang sampai kepada Qatadah seorang tabi'in, sampai kepada Anas ibn Malik yang menjadi khadam kepada Nabi selama 10 tahun. Maka Anas ibn Malik berkata, Nabi bersabda. Kita pegang ya malam ni insya-Allah. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang kamu. Maknanya kita semua yang hari-hari solat, berdoa untuk supaya iman kita menjadi sempurna, Nabi bagi tahu dalam hadis ini, iman kamu tidak sempurna. La yu'minu ahadukum. Bagaimana kita nak bagi sempurna, tuan-tuan? Bagaimana kita nak bagi sempurna? Hatta, sehingga baru dia jadi sempurna. Jadilah aku ini, kata Nabi, ahabba ilaih, menjadi orang yang paling dia sayang, mengatasi dia sayang mak dan ayahnya, mengatasi dia sayang kepada anak-anaknya, mengatasi dia sayang pada mana-mana manusia yang lain. Jadi tuan-tuan, malam ni marilah kita bermuhasabah bersama-sama. Agaknya tuan-tuan, adakah Nabi dalam hati kita menjadi orang yang paling kita sayang? Apa jawapannya tuan-tuan? Apa jawapannya? Ya, baik. Oleh kerana kita pun tak tahu nak jawab, boleh tak kita bincang apakah tanda kalau memang hati kita tu ada sayang yang sangat pada Nabi? Sebab bukan sayang, Nabi kata sayang yang sangat. Sebab sayang yang sangat barulah mengatasi sayang mak ayah, sayang anak-anak. Kena sayang yang paling. Apa tanda tuan-tuan orang itu memang sayang sangat pada Nabi? Boleh kita bincang. Saya memang tak ada niat nak berceramah sangat pada malam ni tuan-tuan, tetapi ajak berbincang sama-sama. Apa tuan-tuan bila dalam hati kita ni sebenarnya ada sayang? Sebab kita tak tahu adakah dalam hati kita ni ada sayang yang sangat pada Nabi, atau hanya sayang pada Nabi, atau sebenarnya tak sayang pun pada Nabi. Apa tanda dia tuan-tuan? Jom kita sama muhasabah. Apa tanda yang kita tu sayang pada Nabi sangat? Dan jawapan ni penting sebab jawapan ini menentukan sempurna atau tak sempurnanya iman. Semua yang dilihat, apa tanda dia? Baik, alhamdulillah saya dengar ada jawapan, Masya Allah. Dalam majlis ilmu tuan-tuan, orang yang bercakap dalam majlis ilmu untuk menghidupkan majlis ilmu, dia dianggap memberi sedekah makbulah, sedekah yang diterima. Jadi Masya Allah, tuan-tuan ambil offer ni tuan-tuan, sebab pahala yang paling akan menyelamatkan kita daripada neraka adalah pahala sedekah. Jadi kita buka insya Allah. Saya dengar selawat lagi tuan-tuan. Ya, ikut sunnah Nabi. Selawat ikut sunnah Nabi. Ya, baik. Alhamdulillah, jawapan-jawapan yang saya yakin bila tuan-tuan bagi, dan ada yang nak jawab, ada yang jawab banyak dalam hati kan. Tapi Zuramli ni tuan-tuan bukan macam Syekh Qadir Jilani. Syekh Qadir Jilani dijawab dalam hati, Syekh Qadir tahu. Zuramli tak tangkap tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mesti kata aku dah bagi banyak jawapan, dia tak boleh tangkap no? Memang tak boleh tangkap tuan-tuan. Sehingga tuan-tuan bagi tahu baru saya tangkap insya-Allah. Tuan-tuan, saya ada satu panduan yang diberi oleh ulama nak tahu kita ni sayang ke tak Nabi. Maknanya sayang tu sayang yang sampai mengatasi sayang ibu ayah dan anak-anak. Tanda dia senang je tuan-tuan. Apakah tanda dia? Tanda sayang yang sebenar dalam hati adalah rasa rindu.
Ada tak dalam hati rasa rindu yang bersangatan nak jumpa dengan Nabi? Sekiranya ada rasa rindu nak jumpa Nabi, ya Allah nak jumpanya Nabi, nak jumpanya Nabi, nak jumpanya Nabi, itu memang dalam hati memang ada cinta. Tetapi kalaulah rindu tak ada, maka sebenarnya semua yang saya kasih sekalian, cinta kita itu mungkin ada tetapi perlu dibangunkan. Jadi sebab itulah pada malam ni kita nak berbincang sama-sama bagaimana kita nak membangunkan cinta pada Nabi sehingga melahirkan rindu, dan buktinya pada selawat, buktinya kepada itba'us sunnatun Nabi, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana macam tu tuan-tuan, oleh kerana kita dan Nabi ni kena cinta kasih sayang yang bersangatan. Sayang ni tuan-tuan nak pupuk dalam hati, kena lakukan satu proses. Apa proses dia tuan-tuan? Kalau kita nak Nabi itu kita sayang betul-betul dalam hati, apa proses dia tuan-tuan? Apa proses dia? Tuan-tuan, jom kita baca satu doa. Boleh kita baca satu doa sama-sama? Tuan-tuan, boleh kita baca doa sama-sama? Baik, alhamdulillah. Kan tadi saya dah minta tadi. So kita baca doa sama-sama dengan harapan doa ini masya-Allah akan menjadikan majlis ilmu kami pada malam ni adalah sebuah anugerah Allah buat hati kami. Jadi saya nak tuan-tuan, tuan-tuan saya cakap macam ni okey ke ataupun nak kena pergi jadi macam Kedah sikit? Tuan Habak, boleh dah. Saya sebenarnya cuba, tapi bila time depan mikrofon ni takut salah. Kalau seorang-seorang cakap dengan ustaz bukan main lah ya, bila main jadi tuan-tuan, tapi bila depan mikrofon saya takut salah, nanti kan orang marah saya. Jadi tuan-tuan, jadi tak berapa Kedah sangat boleh ke? Walaupun saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya rumah saya orang Pendang, tak jauh mana Kedah ni dengan hati saya. Pendang jauh lah daripada dekat kan? Jadi tuan-tuan jangan rasa jauh dengan saya. Cuma belah Pendang, Tok Wan saya, dia cakap tak macam Kedah lain. Dia cakap lain sikit ya. Dia tak cakap aku hang. Dia cakap mu. Saya masih ingat dulu Tok Wan saya dia panggil saya Zul. Saya beritahu Tok Wan saya Zul. Sekali dia panggil Zun. Saya beritahu Tok Wan saya Zul. Dia okey. Tapi tang panggil, dia panggil Zun. Z-U-N. Saya Z-U-L. Kenapa? Memang macam tu? Lorat. Okey. Jadi Zun, ni Zun ni nak datang bersembang ni tuan-tuan. Jadi kita berbincang, tapi kita mula dengan doa lah. Kita baca doa insya-Allah, satu doa sama-sama. Dan kalau boleh masjid yang indah dan besar ni kita gegarkan dengan doa. Saya suka masjid ni sebab doa, masjid dia lapang tuan-tuan. Biasa masjid nak bagi lapang ni dia kena banyak tiang kat tengah-tengah. Tapi bagusnya arkitek kita, dia boleh buat tiang kat tepi, trusses yang kuat, dia boleh angkat kubah tetapi tak perlu ada tiang kat tengah-tengah. Ni saya kira satu yang bagus, sebab bila jamaah nampak semua kan. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan kan biasa pergi masjid, biasa kan penuh tiang, tapi ni alhamdulillah arkitek dia buat sampai tiang tak ada kat tengah-tengah supaya jamaah jangan terganggu dengan tiang-tiang. Betul kan? Baik, jom kita baca doa ni. Tapi doa ni bukan doa supaya tambah tiang, tetapi doa supaya kami diberikan mata hati kami ni, sebab kami nak berbincang dengan satu. Saya tuan-tuan, saya bukan nak bercakap, mak saya pesan saya selalu Zul, dia kata kamu bila bercakap bukan untuk orang, untuk diri kamu sendiri. Tuan-tuan macam cakap, dia ni ceramah lah. Tak. Saya pegang kata-kata mak saya cakap untuk diri saya sendiri, walaupun tuan-tuan nampak macam saya ceramah pada tuan-tuan.
Jadi sebab tu saya nak baca doa ini, dan oleh kerana di sini adalah saudara-saudara saya, jadi tentu saya nak kita baca doa ini. Doa ni tuan-tuan sangat penting sebab dia adalah buka pintu hati kita. Ya, saya pun tengok ada yang menonton melalui masjid punya kan ni. Masjid punya live. Oh, banyak live no. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan semua yang dikasih, jom kita baca doa ni dan kita gemarkan masjid ni dengan doa ni sama-sama. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita ulang 3 kali tuan-tuan, sebab doa ini ada dalam Sunan Ibnu Majah dalam sahih dia daripada isteri Nabi yang bernama Ummus Salamah. Dan Ummus Salamah isteri Nabi kata Nabi akan baca doa ini hari-hari, terutama selepas subuh. Maknanya Nabi minta 3 benda ini dalam hidup, dan kita akan minta benda ini dalam hidup. Apatah lagi malam ni saya cuba ajak kita berbincang soal keselamatan iman kita, iman keluarga kita dan iman anak-anak kita. Dan iman itu hanya sempurna setelah kita sayang Nabi. Bagaimana kita nak tahu kita sayang Nabi? Kita rindu pada Nabi. Jadi malam ni kita cuba berbincang bagaimana nak menanam sayang dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Okay, last minta maknanya, ya Allah, aku minta pada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat. Aku minta pada Engkau ya Allah rezeki yang baik. Aku minta pada Engkau ya Allah amal yang diterima. 3 benda kata ulama ni benda paling penting dalam hidup seorang manusia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, kalau kita cakap sekarang, kita berbincang ya, macam mana cara kita nak menanamkan rasa sayang pada Nabi. Mungkin ada banyak pandangan. Tuan-tuan setuju tak kalau saya katakan bahawa orang-orang tua ada bagi tahu tak kenal maka tak cinta. Nabi ni tuan-tuan, kenapa kita 1400 tahun duduk jauh daripada Nabi, tak ada perasaan sayang yang mendalam dalam hati kita. Sebab tu kita tak rasa rindu pun nak jumpa Nabi SAW. Dan hatta tuan-tuan, maaf cakap, kita sampai pergi umrah ke Madinah pun hati rasa nak jumpa Nabi tak ada dalam hati, sebab bila tak sayang tak rindu. Jadi orang tua bagi tahu kalau kita nak sayang, tanda sayang, bagaimana boleh lahir sayang adalah kenal. Jadi pada malam ni tuan-tuan, jom kita cuba kenal Nabi SAW dengan lebih mendalam insya-Allah. Walaupun saya yakin setiap daripada kita kenal Nabi SAW. Apa kata untuk ini saya bacakan satu hadis Nabi dan sama-sama kita bincangkan hadis ini. Satu hadis Nabi SAW daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ay Abdurrahman Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, tuan-tuan, azan bila? Dah masuk azan? Boleh azan? InsyaAllah kita sama-sama dengar laungan azan insyaAllah dan jawab bersama-sama.
Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمدا الوسيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sidang jemaah yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya kasihi, bolehkah kita lanjut sikit lagi? Bolehkah? Alhamdulillah, insya-Allah. Baik, sungguh tempat lain tak boleh dah, tuan-tuan. Baik, tadi sebelum azan dan azan, tuan-tuan, alhamdulillah, Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang membaca doa yang kita baca tadi dan sebelumnya kita selawat pada Nabi, Nabi kata untuknya syafaat aku di hari akhirat. Sebab apa yang dimaksudkan dengan kita minta pada Allah maqaman mahmuda, maqaman mahmuda adalah kita bakal mendapat syafaatul uzma. Sebab yang boleh memberi syafaatul uzma adalah orang yang ada dalam maqaman mahmuda, yang telah kita pohon agar Nabi SAW adalah berada pada maqaman mahmuda. Jadi doa azan tu sebenarnya adalah syafaat untuk kita daripada Nabi hari akhirat nanti. Jadi dekatnya Nabi dengan kita semua yang dikasihi sekalian. Saya tadi nak baca hadis kan, dah sempat baca ke belum? Oh, tak baca apa lagi? Baik, hadis itu secara sederhananya kita biasa dengar, Nabi sebut, yang saya katakan tadi, hadis ni tuan-tuan dalam Sahih Muslim. Nabi SAW menyatakan bahawa innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanata wastafa Bani Hashim min Quraisyin wastafani min Bani Hashim fa ana sayyidu waladi Adam wala fakhar wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Baik, dalam hadis ini Nabi sebut pada kita, kata Nabi, Allah telah memilih daripada anak-anak Nabi Ismail itu seorang yang bernama Kinanah, dan daripada anak-anak dan kabilah-kabilah yang banyak daripada Kinanah Allah telah memilih seorang yang bernama Quraisy, dan daripada anak dan kabilah-kabilah Quraisy yang banyak maka Allah pilih lagi daripada Bani Hashim. Maka Nabi kata aku adalah yang terpilih daripada Bani Hashim. Fa ana sayyidu waladi Adam, maka akulah, kata Nabi, merupakan sayyid, penghulu kepada seluruh anak Adam. Wala fakhar, Nabi berkata aku bercakap bukan kerana nak membanggakan diri. Wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu, akulah yang pertama yang akan dibangunkan oleh Allah daripada rekahan bumi pada ketika tiupan sangkakala yang kedua. Dan akulah, yang ni tuan-tuan boleh tak tuan-tuan bantu saya? Tuan-tuan sebut amin selepas saya baca hak ni, yang tadi saya baca, tapi saya nak baca sekali lagi, tuan-tuan tolong amin. Wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Amin ya rabbal alamin. Akulah, kata Nabi, pertama sekali yang Allah berikan izin untuk memberi syafaat, dan akulah yang pertama sekali yang diizinkan oleh Allah, diperkenankan oleh Allah syafaat aku. Jadi Nabi ni tuan-tuan adalah adalah hamba Allah yang terpilih dan kemudian merupakan sayyid kepada kita semua, dan dialah Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Jadi kerana itu saya suka kalau kita nak bawa pada malam ini, saya suka kalau kita boleh menyebut nama Nabi dan keturunan Nabi. Bolehkah tuan-tuan kita perlahan ya? Baik, nama Nabi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin
Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nabar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit. Tuan-tuan, kalau saya terlupa boleh tolong saya ke? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah tuan-tuan. Bila kan kita minta tolong kat orang, dia senyum tu memang tolong tuan-tuan. Dia kalau kita kata boleh tak minta tolong, muka dia terus masam, memang tak ada harapan tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan saya tanya boleh tak tolong bantu saya, tuan-tuan senyum, insya-Allah maknanya saya yakin inilah saudara saya yang akan tolong saya. Baik. Saya ambil daripada Adnan sebab sampai pada Adnan, Ibn Hajar Al-Asqalani dan ulama lain berkata itulah jalan yang paling sahih. Adapun ke atas, baik, Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin tengok tuan-tuan dah tolong saya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau macam ni memang seronok nak cerita tentang Nabi tuan-tuan. Sebab saya masa saya baca riwayat Ziyad bin Ibnu Hisham daripada Ziyad bin Abdullah Al-Bakai daripada Ibnu Ishaq Al-Muttalibi tentang nama Nabi tadi, yang saya rasa paling payah nak ingat adalah Ismail bin Ibrahim. Tak tahu kenapa, tapi kat sini Masya Allah saya dah lupa tadi. Ismail bin tengok tuan-tuan, Ibrahim. Ada jawab sambil mengantuk tuan-tuan, Ibrahim. Maknanya tak tercabar langsung, Masya Allah ya. Ada jawab sambil marah, Ibrahim pun tak tahu. Marah lagi tuan-tuan. Maknanya Masya Allah, sahabat saya, rakan saya, saudara saya kat sini, yang awal tadi lagi senang kan, sebab yang paling susah adalah Ismail bin Ibrahim. Maknanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin... Itu senang kan? Sebab yang susah adalah Ismail bin Ibrahim. Masya Allah. Mak saya memang pesan sangat, Zul, kalau berkawan carilah orang yang ingat. Alhamdulillah, saya nak mesej kat mak, Alhamdulillah kat Sungai Petani rupanya kawan saya. Alhamdulillah, bila saya lupa diingatkan saya. Bolehkah kita habiskan perbincangan tuan-tuan? Baik, Ibrahim bin kau saya juga kena habiskan. Ya, Zul lah kena habiskan. Dah mikrofon kat hang. Okey, saya habiskan insya-Allah. Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarukh bin Raghu bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Irfakhshad bin Sam bin Nuh bin Matusalah bin Akhnukh bin Yard bin Mahlail bin Qinan bin Yanis bin Sith bin Adam alaihi salam. Nabi SAW ya, kalau ikut riwayat yang saya baca dalam Ibnu Hisham, yang saya katakan tadi daripada Ziyad bin Abdullah Al-Bakai daripada Ibnu Ishaq Al-Muttalibi, yang menyebutkan supaya nak mula muqaddimah, supaya kita ada rasa nak kenal Nabi SAW, rasa betul-betul nak kenal Nabi. Okey tuan-tuan, malam ni saya nak masuk sebab saya bercakap dengan tuan-tuan ada had masa dia.
Saya tahu bukan boleh panjang sangat pun. Dalam had masa yang sikit ni tuan-tuan, boleh tak saya nak ajak kita selawat sama-sama? Oh, baik, alhamdulillah, sebab boleh kan. Yang kedua, saya selawat ni zikir. Selawat ni adalah zikir. Zikir tuan-tuan, pada bila-bila masa Allah kata ada 3 pilihan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir boleh 3 cara. Yang pertama berdiri, yang kedua duduk, yang ketiga berbaring. Tolong pilih tuan-tuan malam ni. Baring melampau sungguhlah tuan-tuan. Amboi, masya-Allah. Baik, apa dia? Boleh tak kalau kita buat berdiri? Ya, bukan selalu tuan-tuan, tetapi kali ini saya nak ajak kita semua penuh perasaan kita berselawat sambil berdiri. Sebab kita bukan nak bersembang, nak bercerita, tetapi mana yang boleh amal, kita amal pada malam ni. Jadi tuan-tuan, saya nak jemput semua berdiri. Dan boleh tak tuan-tuan, kita berdiri itu rapat-rapat ke depan? Boleh? Baik, sungguh ya Allah, tempat lain tak boleh tuan-tuan, memang kat sini je dapat. Baik, jom kita berdiri dan saya nak jemput rapat-rapat ke depan. Okey, boleh jemput yang belakang. Jom kita sama-sama ke depan sebab kita nak selawat. Saya rasa tak payah buat macam saf sangat kot. Kita buat macam rapat-rapat, lengkung rapat macam tu je. Macam rapat, alhamdulillah. Meh Ustaz, sini dekat. Boleh tak Ustaz kalau saya nak minta muslimah dia langkah dalam tiga langkah ke depan, biar nampak laki-laki boleh rapat ke depan. Muslimah jangan tuan-tuan kata nak panggil duduk sebelah kita ke, ni ajaran sesat main mana. Tak tuan-tuan, saya tak akan suruh mereka duduk celah-celah kita, tetapi saya nak minta okey, alhamdulillah. Ni kenapa macam tak rapat ya? Kita cuba rapat malam ni tuan-tuan, insya-Allah. Allahu Akbar. Inilah dia umat Nabi kan, bila sebut je kerana Nabi nak selawat, kita rasa Masya Allah, kita nak buat yang terbaik. Walaupun boleh baring tadi kan, tapi kita tak pilih baring. Kita pilih berdiri. Baik tuan-tuan, saya ada tak? Minta maaf yang live ni. Okey, boleh clear ke? Okey, boleh dapat. Okey. Saya boleh rapat sikit lagi. Okay. Kita cuba rapat-rapat. Sebab kita dah biasa kan ceramah oleh Nabi ni dah selalu kan. Baik, kita akan selawat. Ustaz, biasa siapa Ustaz selawat? Okey, kita akan selawat sama-sama. Cuma tuan-tuan, boleh tak bila kita selawat, saya nak tanya tuan-tuan, perasaan kita ketika selawat tu kena rasa gembira ke, rasa menyampah ke, rasa takut ke, rasa seram ke, rasa apa tuan-tuan yang patutnya? Mesti rasa gembira. Tak semua setuju ke ni? Sebab benda nak dapat malam ni tuan-tuan, kita bukan nak cerita. Kita dah banyak kali cerita, ceramah dah banyak ceramah, tapi kita buat kena perasaan gembira. Gembira tu muka kita macam mana tuan-tuan kalau gembira? Saya tak berapa sangat psikologi ni, tak berapa pandai tuan-tuan. Orang kalau dia gembira, muka dia memang masam kan? Dia senyum kan? Baik, betul tak tuan-tuan? Betul tak kena senyum? Kena? Sebab okey, senyum campur rasa separah ya. Baik, sebab
rindu pada Nabi. Masya Allah, semua setuju nampaknya. Alhamdulillah, mudah berbincang dengan orang yang memang cerah pemikirannya, tak susah tuan-tuan. Baik, cuma tuan-tuan biasa tak kadang-kadang kita panggil untuk berselawat pada Nabi, tapi muka ya Allah sallallahu alaihi, anak kecil macam ni confused, ayah adik ni tengah marah siapa kan? Sebab tak selari tuan-tuan antara kita kata qala'al badru alaina, kita sedang puji seolah-olah Nabi tu bukan lampu elektrik tuan-tuan. Cuma bayangkan kalau blackout, kita rasa apa? Rimas. Tetapi Nabi itu bukan lampu elektrik, tetapi badru alaina. Tak cukup itu, kita kata anta syamsun anta badrun. Nak cerita Nabi itu bukan sekadar bulan, tetapi matahari itu juga Nabi. Sebab nak puji je, nak bagi puji. Tapi kadang-kadang tak selari tuan-tuan. Jadi malam ni kita cuba selarikan ya. Baik. Boleh ke tak? Boleh. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan cek dengan orang sebelah dulu? Cek muka senyum ni. Tanya buat double check tuan-tuan. Sebab kalau double check kita tu memang I'm okay tuan-tuan. Okay. Tapi orang tengok ni apa hal? Baik, tolong cek dengan orang sebelah. Buat je tuan-tuan. Kita ada sahabat. Apa guna sahabat kalau bukan nak boleh tengok bantu sahabat? Tengok, tanya, saya okey tak? Tak buatlah tuan-tuan. Orang sebelah Muslimah buat kata Alhamdulillah, tengok Muslimah buat, Muslimin kena lebih lagi. Okey, saya nak tanya sekarang tuan-tuan, orang sebelah ada tu okey tak okey? Alhamdulillah, sejuk hati dengar. Orang sebelah kita okey ke tak? Maknanya memang senyum ya. Okey, kalau macam tu Ustaz, mari kita sama-sama selawat dengan penuh rasa gembira. Sebab kita nak sayang Nabi sampai rindu Nabi. Sebab ini nasib iman kita. Kalau sampai mati kita tak usaha untuknya, maka iman kita takkan sempurna sampai mati. Sebab kita tak buat pun proses untuk menambah sayang pada Nabi SAW. Okey? Jadi tuan-tuan, saya nak minta izin tuan-tuan, kalau tiba-tiba Ustaz bawa dan pimpin selawat, kadang-kadang orang pertama dia senyum, orang kedua dia mula balik asal tuan-tuan. Dia lupa balik. Jadi kita stop dulu, kita mula balik. Jadi nampaknya kuliah kita ni tak ada apa, selawat sampai pagi je tuan-tuan, insya-Allah ya. Sebab kita nak bagi cantik je tuan-tuan. Sebab barang siapa selawat saya dapat, siapa bagi? Allah bagi. Tak pernah kita dapat sesuatu yang Allah bagi direct pada nama kita. Syaratnya selawat pada Nabi. Itu pun Masya Allah kita buat lebih kuat. Baik, jom. Semua dah bersedia ke? Saya tanya kelas sini. Kita zone kan. Ya, zone sini. Bukan zone. Zone. Kawasan biasanya. Zone. Tadi dengan tuan dia, tuan saya dah meninggal. Ya Allah. Baik, zon yang kawasan ni dah okey ke? Okey itu maksudnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang Kedah ni tak boleh tahan, Masya Allah ya. Orang kata anak-anak bersihkan cair, cayang. Jadi insyaAllah maintain tuan-tuan, senyum kerana Nabi untuk dapat syafaat Nabi. Okay, Alhamdulillah. Zon ni okey tak? Okey. InsyaAllah ya. Okay, Ustaz. Okey, Muslimah okey ke tak? Okey. Tengoknya sayang suami dia, tolong jawab okey bagi Muslimah. Masya Allah. Muslimah okey ke tak? Semua kita bersedia? Jom Ustaz. Sallallahu alaihi Allah.
Sebab kita kalau duduk dalam majlis ilmu memang kena rapat kan. Siapa yang ajar? Rasulullah ajar. Malam ni kita bukan nak ceramah tapi nak buat apa yang Nabi ajar. Jadi tuan-tuan, saya nak jemput tuan-tuan duduk di mana tuan-tuan berdiri. Cuma adjust bagi selesa sikit saja. Yang penting duduknya adalah rapat. Boleh? Jadi mungkin yang ada kursi tadi tak apa, ambil kursi bawa ke sini, tapi yang penting rapat. Boleh? Sebab Tuan Haji tadi saya tengok atas kursi, ambil kursi. Tolong siapa yang tolong Tuan Haji? Baik, boleh duduk di mana tuan-tuan ada? Baik. Baik, alhamdulillah. Cuba bayang tuan-tuan ya, kalau kita ya dapat tuan yang ni dah Tuan Ji, semua yang dikasih sekalian, cuba bayang bila kita duduk rapat macam ni dengan duduk jauh, mana yang kita rasa macam lebih bersungguh untuk ilmu? Ya, betul ya? Ya. Hati saya tu takut nanti kita cakap tu tadi dia kecil hati pula, dia left dulu. Betul tak tuan-tuan? Kita duduk rapat macam ni tuan-tuan, dia satu benda yang berbeza. Siapa yang ajar dulu macam kita sekali? Rasulullah SAW. Apa yang Nabi nak pada kita bila kita duduk macam ni tuan-tuan? Apa Nabi nak daripada kita tuan-tuan? Apa Nabi ada Zuramli tuan-tuan? Tuan-tuan, apa yang Nabi nak pada tuan-tuan yang saya muliakan yang ada di sini? Apa Nabi nak sebenarnya pada kita semua ni? Nak kasih sayang. Sebab zaman Nabi, kasih sayang bukan satu benda lahir otomatis. Hari ini orang semua cakap kasih sayang, cakap kasih sayang, tetapi orang tak nak buat, nak dapat kasih sayang macam mana? Orang kata apa ni dalam organisasi, trust to the process. Buat proses, tapi orang nak dia punya hasil. Kalau satu benda yang kita cakap nak hasil tapi tak nak buat dia punya proses, itu namanya apa tuan-tuan? Retorik. Sembang. Bagi sedap dengar. Tapi takkan berlaku. Sebab tu semua yang dikasih sekalian, Masya Allah, kita cuba pada malam ni atas nak ke tuan-tuan marah. Nampak macam marah ke apa ni? Tak marah kan? Tak marah kan? Dah alhamdulillah. Ya? Baik. Jadi semua yang dikasih sekalian pada malam ni, Masya Allah, kita duduk sama-sama, masa pun tak lama, sampai pukul 9 lebih sikit katnya, kita boleh berhenti dah dari ustaz jaga masa ni sebenarnya. Sebab tu dia tak ada jauh daripada saya. Jadi kerana itu semua yang saya kasih sekalian, Nabi ni sebenarnya kita kena kenal betul-betul. Bila kita kenal, otomatik sayang. Saya teringat tuan-tuan, saya bercakap dalam review IKIM, satu masa tu saya cerita tentang tuan-tuan, bila tuan-tuan duduk dekat dengan saya tak boleh duduk atas kursi. Sebab mak saya pesan jangan duduk lebih tinggi pada orang lain. Saya tak rasa masalah. Bila tuan-tuan ada duduk rapat, saya ada masalah. Jadi sekarang ni macam mana cara nak? Ha? Ya? Ha? Duduk. Lagi. Saya nak buat ya? Macam Allah. Ini memang cara-cara Allah. Allah pula. Jadi ikut saya ada kan? Kita buat janjian rumah. Saya nak pinjam. Jadi saya tak rasa salah sangat. Teman saya
Jadi tuan-tuan, jadi kursi ni saya tak rasa salah sebab kursi jamaah. Boleh kan? Boleh. Alhamdulillah. Baik. Baik, Alhamdulillah. Sekali lagi saya minta izin untuk, sebab saya malu sangat nak bercakap tentang, saya nak cakap tentang akhlak Nabi, tetapi tiba-tiba saya tak ada menjaga akhlak dengan orang yang saya hormati, tuan-tuan yang depan saya. Jadi tentu saya akan cakap depan Nabi, saya jawab, wahai Rasulullah, saya cakap tentang akhlak Nabi, tapi saya tak ikut akhlak Nabi. Sebab Nabi sifat paling besar pada tuan-tuan, sifat besar paling besar pada Nabi. Buka kitab sirah, pertama bila sebut tentang Nabi, apa mau cerita? Asyaddu tawadhu. Nabi satunya adalah bersangatkan tawadhu, syadidul hayy. Nabi pemalu orangnya dan Nabi sangat tawadhu. Cuba bayang macam mana saya nak cerita tuan-tuan dalam keadaan nak cakap tentang akhlak Nabi. Sedangkan bila kita semua dalam masjid ni tuan-tuan, kita sedang cuba tuan-tuan untuk belajar ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akhlak Nabi ni tuan-tuan. Saya nak cubalah soal. Nama siapa? Nama siapa? Taufik. Masya-Allah, ada ayah. Ayah ada sini kan? Mari jauh. Mana? Luar. Masya-Allah. Datang ayat saja. Tu mana tu? Oh, okey. Mana tu? Tu Taufik. Keluar juga. Ha? Tu Taufik please. Taufik. Tu mana? Tu mana? Tak tahu. Baik tuan-tuan. Tu ayat ke? Ya. Kita bincang sikit pada malam ni. Kita isi sikit lagi. Taufik malam sini. Tuan-tuan, sekarang Taufik berjalan perlahan-lahan dekat saya. Berjalan. Sekali lagi Taufik. Nampak ke tak nampak ni? Tuan-tuan nampak tak Taufik berjalan? Okey, sekali lagi Taufik, tolong kami semua. Taufik pahala paling besar malam ni. Sebab menjadi orang yang menyampaikan satu benda yang penting. Taufik jalan perlahan-lahan. Saya nak tanya tuan-tuan, macam mana Taufik jalan? Macam mana Taufik jalan? Dia laju. Betul tak? Baik. Soalannya, kenapa Taufik jalan macam tu? Kenapa Taufik jalan macam tu? Maksud saya, kenapa Taufik tak jalan bongkok, tangan kat bawah, jalan? Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Tak nampak Taufik tadi? Oh, Taufik hari ni kali nak jalan. Kenapa tuan-tuan? Jawapannya adalah sebenarnya, maaf saya ayah pegang pada Taufik. Sebenarnya tanpa manusia tahu kenapa Taufik jalan macam tu, sebab dalam kepala Taufik sejak daripada dia kecil sampai dia nak membesar, bila dia tengok orang berjalan, cara berjalan ialah macam yang dia buat tadi. Maka benda tersebut ada terbentuk dalam kepala dia, dia punya model. Kemudian bila dia nak berjalan, dia akan ikut model dalam kepala dia. Tuan-tuan, okey, tak maaf tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dah tengok cerita Tarzan? Tuan-tuan pernah dah tengok cerita Tarzan? Tengok, janganlah macam tu. Astagfirullahaladzim. Apa dah? Contoh je tuan-tuan, Tarzan berjalan macam Taufik ke? Tarzan jalan macam mana?
Dia bungkuk, tangan kat bawah melompat. Betul tak? Apa dia? Sebab dalam kepala dia, kononnya Tarzan the Legend sejak daripada kecil dia membesar oleh dibesar binatang, haiwan, unka, gorila. Jadi yang dia tengok hari-hari, tengok hari-hari, tengok hari-hari, tengok hari-hari. Maka pada ketika itu, bila dia boleh berjalan, walaupun tulang belakang dia tegak, tetapi dia takkan tegak. Sebab dalam kepala dia telah ada pelan. Macam masjid ni tuan-tuan, sebelum buat, mesti ada pelan dulu. Pelan tersebut terbina, maka taufik akan ikut. Sebab itulah Allah suruh bina pelan Nabi dalam kepala kita. Bila kita tak ada pelan, akhirnya pelan macam-macam masuk dalam kepala kita. Cuba bayang semua yang dikasih sekalian. Kalaulah kita semua kenal Nabi macam para sahabat, tengok Nabi hari-hari, maka pelan Nabi terbentuk dalam kepala mereka. Contoh, yang ni contoh lain. Taufik, di sana balik. Taufik macam ni lebih Taufik. Taufik macam pandang katuk. Badan. Okey, sekarang ni tengok tuan-tuan ya. Saya panggil Taufik. Sekali lagi. Taufik. Sekali lagi tak apa nampak. Taufik. Okey. Nabi apabila seorang panggil dia, apa dia Nabi akan buat? Nabi akan pusing semua badan. Okey, sekali lagi Taufik. Pelan Nabi masuk dalam kepala anak kita. Baik. Nabi tidak pernah bila orang panggil dia Rasulullah, Nabi akan tapi Nabi pusing semua badan Nabi. Okey, sekarang kita cuba Taufik ya. Taufik ni bagus semua lah. Doakan tuan-tuan untuk Taufik khusus. Ya Allah, jadikanlah Taufik anak yang saleh ya Allah. Jadilah dia berjaya ya Allah. Berilah seluruh rezeki kebaikan kekayaan untuknya dengan iman yang sempurna ya Allah. Amin ya Allah. Kenapa macam tuan-tuan tak berpuas hati dia? Untunglah Taufik. Tuan-tuan doakan Taufik. Malaikat doakan anak tuan-tuan. Rahsia ada. Bila kita doa orang, sebab itulah Abu Darda dia akan berdoa dalam satu sujud solat sunat dia 70 orang para sahabat disebut nama seorang dan disebut apa masalah orang tu yang diminta sebab dia tahu. Baik, Taufik sekali lagi. Tapi kali ini Taufik buat macam Nabi. Bila saya panggil Taufik pusing semua badan. Ya. Okey, sekali no. Taufik. Dan belum lagi. Taufik bagus sungguh lah, Masya Allah. Baik, saya sekarang dulu ya. Okey, Taufik. Masya Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi umat Nabi, sahabat Nabi, bila Nabi pandang macam ni, setengah orang dengan Nabi pusing, tuan-tuan bagaimana tuan-tuan rasa dalam hati? Saya nak tanya jujur tuan-tuan, bagaimana perasaan kita? Kita rasa dihargai. Bila kita rasa dihargai, kita ada kedekatan dengan Nabi SAW. Taufik kat sini. Duduk kat sini. Lagi nak ada hal yang senang sikit. Duduk. Jadi saya ada dua kawan dah. Alhamdulillah. Tak penuh. Ada di sini. Baik, semua yang saya kasih sekalian. Jom kita baca satu lagi doa tuan-tuan. Boleh. Baik. Doa ni tuan-tuan agak panjang. Dan saya tak nak syarah. Tetapi nak ambil berkat majlis ini supaya baca, supaya setiap orang yang ada dalam ni sempat membaca sama-sama doa ini. Sebab doa ini tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Imam Suyuti, tafsir dia Ad-Durrul Manthur, At-Tafsir bil Manthur, ketika dia mensyarahkan kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf. Tuan-tuan tahu kan apa yang berlaku pada Nabi Yusuf masa kecil? Dia ini ayat dan diletakkan dalam lagi. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau ada manusia ni ada beberapa jenis. Yang pertama, bila dia masuk masalah, dia tak boleh keluar daripada masalah. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, dia masuk dalam masalah, dia boleh keluar daripada masalah. Saya nak tanya tuan-tuan, sebelum baca doa ni, tuan-tuan nak pilih kelompok yang mana? Ya? Malam sangat ke sampai tak apa nak cap satu dengan dua pada satu kan?
Ha? Macam mana? Masuk dalam masalah dan keluar. Sebab doa ni untuk kelompok ketiga. Baik, kelompok ketiga ialah orang yang dimasuk masalah. Sebab ada orang keluar masalah, masuk balik. Jadi dia keluar balik, dia masuk balik. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga ialah dia masuk masalah, dia keluar daripada masalah dengan sebab masalah itu dia jadi cemerlang. Kita ada masalah mungkin dalam rumah tangga, tapi nasib baik dengan masalah itu hubungan kita makin penuh kasih sayang. Kita mungkin ada masalah dengan anak kita, tetapi lepas itu kasih sayang kita makin bertambah sebab memang kelompok ketiga. Dan kelompok ketiga ini adalah doa untuknya. So tuan-tuan nak yang satu kedua? Tiga. Alhamdulillah, masya baik. Saya takut tak nak doa juga, kan? Baik, jom kita baca sama-sama tuan-tuan. Dalam kitab mana tuan-tuan boleh rujuk doa ni? Tafsir Imam. Masya Allah, tuan-tuan memang cekap, kan? Saya hebat sekali tuan-tuan tu cekap. Tuan-tuan ni memang makan kismis sarapan pagi. Saya cakap sekali dengan Taufik, kan? Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Bardawai daripada anak Sayyidina Umar, Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar. Baik, ramai yang angkat tangan, cepatlah marah, kan? Ada doa, sabar tuan-tuan, benda boleh berkelahi, buat apa kita berunding. Jom kita doa sama-sama. Doa ni agak panjang, tetapi saya tak nak syarah, tapi nak ambil kesempatan sebab saya dan kita semua takkan dapat lagi daripada masalah. Tetapi nak, ya Allah, masalah yang kau menjadikan kami cemerlang macam Nabi Yusuf. Dia masuk dalam lubang, dia tak balik ke kampung. Kalau balik kampung, dia akan dapat masalah lain dengan saudara dia yang adik-beradik dia yang deki pada dia. Tetapi dibawa sampai ke Mesir, menjadi penguasa kerajaan Mesir. Seluruh perbendaharaan Mesir di bawah genggaman tangan dia. Jom kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika al-makhzun wal maknun ya bani as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram an taghfira li dhanbi wa tarhamani wa an taj'ala li min amri farajan wa makhraja wa an tarzuqani min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Ulang sekali lagi sebab tadi mungkin tak berapa tepat. Tuan-tuan jangan ambil, ya, sebab saya tak tukar pun pada kami. Jadi kalau tuan-tuan belas kasihan, memanglah amin dapat kat saya, tuan-tuan. Tetapi saya nak kita semua dapat benda ni. Dan saya harap berkat doa ni akan jatuh pada anak kita di rumah, anak kita di universiti, anak kita yang bekerja. Doa ini daripada majlis ini, sebab majlis ini majlis Nabi, yang Nabi kita nak sayang Nabi. Allahumma inni as'aluka bismika al-makhzun wal maknun ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram an taghfira li dhanbi wa tarhamani wa an taj'ala li min amri farajan wa makhraja wa an tarzuqani min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Amin ya rabbal alamin. Sebab saya tak nak syarah, tuan-tuan, tak apa, boleh cari doa tersebut dan amalkan, insyaAllah. Sebab Nabi kata al-dhu bihadihil kalimat, lazimkan baca kalimat ini, sebab dia dibaca oleh golongan mustafid, orang-orang terpilih. Jadi tuan-tuan, kita harap kita boleh baca dengan tujuan
Allah bantu kita, apa saja masalah yang kita ada, kita lepas daripadanya insya-Allah. Baik, semua yang dikasih, kenapa saya suruh taufik dan jalan? Sebab Nabi paling nak umat Nabi berkasih sayang. Itu nombor satu benda Nabi nak. Sebab itu dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dan Bersyadat Ibn Aus, Nabi sebut satu benda yang sangat jelas. Nabi kata, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling aku sayang, kata Nabi, dan yang akan duduk dengan aku paling dekat pada hari kiamat, siapa, kata Nabi? Orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita tak solat banyak macam sahabat Nabi. Tuan-tuan rasa macam solat malam kita hebat? Tak tanya tuan-tuan, saya lupa tuan-tuan. Dia tak kenal. Kalau dia kenal tak cakap macam tu. Ni semayang malam ni jangan main. Mana saya tahu kan tuan-tuan? Adakah tuan-tuan semayang malam contohnya macam Imam Nawawi tulis dalam Azkar, macam Sayyidina Uthman bin Al-Affan bin Al-As bin Amru bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Sayyidina Uthman semayang malam 1 rakaat witir khatam 30 juzuk Al-Quran. Pula ada challenge. Kita tak, tuan-tuan, kita tak berjuang macam para sahabat. Saya nak bawa suara, sebab saya bila pergi Madinah, tuan-tuan, antara yang saya sangat tersentuh bila sampai ke Medan Badar, bila kita tengok ke tempat makam syuhada Badar, kita akan bagi salam kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umayyah.